Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatihi walakinna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada kuliah ini saya mengambil kesempatan untuk memilih satu tajuk yang diberi nama An-Nasihah wal Mau'izah, nasihat dan bimbingan, berdasarkan kepada beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Hadisnya berbunyi, yaqulullahu ta'ala, ya ibna Adam, man asbaha hazinan ala dunya thumma lam yazdad minallah illa bu'da wa fid dunya illa kadda wa fil akhirati illa jahda. Yang bermaksud, wahai anak Adam. Ada yang menterjemahkan, wahai sekalian manusia. Siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berduka cita terhadap dunia, maka Allah tidak akan menambah baginya selain dari berjauhan. Di dunia ia memperolehi kesusahan, dan di akhirat juga ia akan memperolehi kesusahan. Saya ulang, maksud ini, barang siapa berpagi-pagi, pagi-pagi lagi kita duk susah, kita duk fikir, duk serabut, tiap hari duk serabut tentang dunia. Biasalah, mungkin bagi orang biasa. Kita ni, minta maaf saya, mungkin dikategorikan orang biasa, orang kebanyakan. Jadi tidak keterlaluan lah kalau saya kata bahawa ramailah juga tiap-tiap hari kita ni bangun dari tidur, perkara yang kita fikir ialah makan, minum,
wang ringgit atas matlamat dan dasar inginkan bahagia. Kerana rata-rata disebut wang ringgitlah membahagiakan. Jadi kalau begitu keadaannya, di sini dia kata dia nanti akan berjauhan dengan Allah dan akan memperolehi kesusahan di dunia dan di akhirat. Saya rasa ada kebenarannya kenyataan ini, dan memang benar. Kalau kita duk tumpu sangat, ya, setiap hari, setiap pagi kepada kehidupan dunia, maka selalunya kita akan mengalami susah sokmo. Walaupun boleh, walaupun menambah pendapatannya, tapi kita rasa susah sokmo. Sama ada rasa tak cukup, ya, memang rasa tak cukup kalau ia pun boleh. Kira-kira lebih kurang begitulah. Saya nak cuba sambung maksud hadis ni. Dia kata lagi di sini, wa alzamallahu ta'ala qalbuhu hammal la yanqati' anhu abada. Allah akan beri rasa bahawa duka cita yang berpanjangan. Boleh pun, boleh benda yang kita cari, rasa tak senang juga. Allah beri rusing dalam hati, kerana barangkali setiap pagi kita melupai Allah itu sendiri. Allah akan beri, Allah akan sematkan dalam hatinya rasa duka cita yang terus menerus. Saya rasa tidak keterlaluan kalau kita kata kita ni gitulah. Walaupun kita bertuding-tubi siang malam duk fikir dan duk cari benda-benda lebih, harta, dan telah pun dikurniakan Allah, telah diberi, tapi senangnya tidak seberapa dari segi hatinya. Wa syughlan la yafgharu anhu abada, dan sibuk yang tidak pernah ada kosong. Sibuk sokmo. Di sini juga saya suka mencela sibuk selalu, sehingga tercecerlah tanggungjawab terhadap ukhrawi. Boleh ya, saya harap para jemaah sibuk sokmo tentang tu, tentang dunia, sehingga tercecerlah kerja-kerja kewajipan ukhrawi, keakhiratan kita. Jelas dah tu, saya rasa. Wa faqran la yanalu ghinan abada. Orang yang hati dia duk cemburu, duk tumpu kepada dunia sangat tu, wa faqran la yanalu ghinan abada, dia tak berasa senang. Dia tak pernah rasa senang walaupun telah diberi. Nampak ya, saya rasa jelas ni. Wa amalan tashghaluhu abada, dan dia sibuk, dia berangan-angan, dia penuh dengan angan-angan yang menyebabkan dia sibuk. Jadi nampaknya atas keratan ini, orang yang menumpukan sangat perhatian dia pagi-pagi itu setiap hari untuk dunia, Allah beri beberapa perkara. Yang pertama, beri hati dia tak berasa senang. Yang kedua, sibuk sokmo. Yang ketiga, tak pernah kecap rasa bahagia. Itu antaranya. Kita sambung lagi. Ya bani Adam. Dia sambung lagi ni. Wahai anak Adam, tanqusu kullu yaumin min umrika wa anta la tadri. Ketahuilah, umurmu semakin berkurang.
wa anta la tadri, sedangkan engkau tak sedar. Kita tahu bahawa umur kita makin hari makin kurang, tapi banyaknya tak berapa sedar. Yang kita, umur kita makin hari makin kurang. Yang arti kata pendek dan senangnya ialah kita sedang menghampiri maut. Tak berapa sedar. Kita tahu, tapi dialun oleh suasana atau bi'ah dunia kita ni, maka tak sedar. Sehinggalah kita mencecah 60 tahun. Tak sedar lagi tu. Banyaknya benda cecer, benda-benda perkara-perkara yang telah lalu, yang terlepas daripada kita. Wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahmad. Aku pula, kata Allah, tiap-tiap hari aku beri rezeki, engkau terlupa untuk mentahmid, memuji aku. Cuba kita tengok urutan kata-kata ni seterusnya. Allah kata umur kita terus berkurangan, sedangkan kita tak terasa mana kurang tu, dekat dengan mati tu. Allah beritahu lagi, aku beri rezeki kepadamu setiap hari, tapi mu tidak memuji aku. Terserah pada kita lah ni. Terserah kepada kita lah ni. Barangkali ada orang setiap kali dia boleh benda, setiap kali direzekikan oleh Allah, dia terus mengingati, menyanjung, memuji Allah. Tapi ada juga barangkali, ada juga barangkali hamba-hamba Allah, tak tahu siapa, yang berilah macam banyak mana-mana pun tak pernah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala bil qalili taqna, dia pula tak pernah cukup kalau sikit. Wala bil kasiri tasbah, dan tidak pernah pula, dan kalau diberi banyak masih terasa kurangnya. Saya nak terjemah beri itu sikit tu. Kalau beri sikit tak pernah berasa cukup, kalau beri banyak tak pernah berasa, masih berasa kurangnya. Kalau boleh saya ulang sekali lagi, takut kena kita je ni. Beri sikit tak pernah berasa cukup, biasalah tu. Tapi kalau beri banyak pun masih terasa kurang. Oh, hebat ni orang ni. Beri banyak pun tak cukup. Sikit tu memanglah tak cukup. Patut sikit pun bersyukur, banyak lebih lagi lah. Ya, tengok lagi. Ya benar Adam, seru kita belaka ni. Wahai anak Adam, ma min yaumin illa wa ya'tika rizquka min indi. Wahai anak Adam, tak ada sehari pun yang aku tak beri rezeki kepadamu. Macam kita lah. Macam kita, saya rasa pengalaman, minta maaf, saya sendiri tidak pernah rasa tak ada sampai 3 hari straight tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Dia ada je, tinggal lagi molek uduh je, sedap tak sedap je. Kadang pula sedap tak sedap tu selera masing-masing, tapi bendanya ada sama. Sehingga orang yang 60 tahun lah atas dunia ni rasa sama makan minum, ada sama. Apa benda? Allah kata sini, setiap hari ada rezeki. Wa ma min lailatin illa wa ya'tini al malaikatu min indika bi amalin qabih. Mun tahu ke tak, setiap hari aku beri rezeki kepadamu,
sedar ke tak, setiap malam malaikat menghadap aku membawa laporan. Laporan apa? Ya, wa ya'tiyal malaika min 'indika bi amalin qabih. Malaikat melaporkan kamu melakukan kerja-kerja amalan yang buruk, jijik dan keji. Saya ulang sekali lagi. Setiap hari aku beri rezeki. Sedar tak kamu? Setiap malam malaikat menghadap aku buat laporan bahawa kamu banyak mengerjakan kerja-kerja buruk, amalan-amalan buruk, amalan-amalan terlarang. Orang tulah siapa, wallahu a'lam. Sebab tu malam ni rasa saya elok orang yang cakap sendiri dan para jemaah sendiri renung, sama-sama ambil perhatian. Siapa tu? Siapa tu? Masing-masing tengok. Saya nak ulang sekali lagi ni. Ya, setiap hari engkau terima kasih sayangku, beri rezeki, aku beri rezeki. Kamu sedar tak? Dalam menikmati rezeki aku tu, mu telah banyak melakukan perkara-perkara buruk yang aku larang. Mu sedar tak? Setiap malam malaikat membuat laporan kepadaku yang kamu telah melakukan ini dan itu tentang buruknya kelakuanmu. Lagi dia sambung, wa ta'kulu rizki wa ta'sini. Ingat, lagi memakan rezeki aku tetapi kamu mendurhakai aku. Wa anta tad'uni fa astajibu laka. Kamu bermohon, berdoa kepadaku, aku mustajab. Wa khairi ilaika nazilun. Kebajikan dari aku terus menerus turun kepadamu. Wa syarruka ilayya wasilun. Tetapi kamu terus menerus melaku durhaka, jahat terhadapku. Fa ni'mal maula ana laka wa bi'sal abdu antali. Sebaik-baik, akulah pemimpin yang paling baik, tetapi engkaulah sejahat-jahat hamba. Tas'aluni, engkau minta, aku beri. Wa asturu alaika su'atan ba'da su'atin fadihatin. Aku terus menerus menyembunyikan keburukanmu lepas aku tak buka rahsiamu, aku sembunyikan. Wa ana astahyi minka wa anta la tastahyi minni. Aku malu terhadapmu sebagai hambaku, tapi kamu tidak malu terhadap kemurahan kasih sayang aku terhadapmu. Tansani wa tadhkur ghairi. Mau lupa kepadaku. Ini Allah ni. Allah berfirman, mau lupa kepadaku wa tadhkur ghairi. Mau ingat kepada orang lain. Wa takhafun nas wa ta'manu minni. Engkau takut kepada manusia, membuasa selamat daripada aku. Wa takhafu maktahum, mu takut mereka, mu tak takut ghadabi mereka aku. Wallahu alam. Begitulah dalam hadis ni beberapa perkara yang sepatutnya menjadi renungan kita, khususnya jamaah yang bersama saya pada malam ini. Saya nak ulang sekali lagi secara ringkas, memberi rumusan, ringkasan. Ya, secara ringkas begini. Orang yang tiap-tiap hari duk fikir tentang dunia tu dan
apalagi dia berusaha tertentu tu, dia kata Allah akan beri rasa hati dia susah sokmo, tak berasa senang. Orang yang duk fikir sangat, lebih sangat fikir tu, ya, dia akan menjadi orang yang panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ni, dia akan lakukan apa saja asalkan angan-angannya tercapai, bukan cita-cita. Saya minta bezakan di antara angan-angan dan cita-cita. Ya, orang yang berangan-angan panjang, dia sanggup lakukan apa saja asalkan tercapai angan-angannya. Oleh sebab itu, kelihatan jelas kepada kita mengapa dia mencuri, mengapa dia merompok, mengapa ada orang menipu, mengapa ada orang membunuh, mengapa ada orang berperang negara, peringkat negara, kerana nak capai cita-cita dia. Mengapa orang tinggal semayang? Kerana dia sibuk. Mengapa orang sampai seminggu tak boleh didik diri untuk melayakkan punggungnya berada dalam masjid? Kerana mereka sibuk. Minta maaf kepada saya, mengapa mereka tidak boleh duduk dalam masjid, di mana masjid ni adalah satu-satunya atas dunia ini tempat yang paling mulia di sisi Allah? Tak boleh nak duduk, kecuali seminggu sekali hari Jumaat. Pun begitu, hari Jumaat pun sekadarnya sahaja. Saya minta maaf nak lahir perasaan saya 2-3 kali di sini. 3 minggu lalu saya baca khutbah di sini. Ya, kelihatan jelas di sana di belakang masih ada orang-orang kita, wallahu alam siapa dia, yang berdiri sehinggalah diqamat, disemayang. Makna pada saya, mari seminggu sekali tak ada kesempatan nak duduk dalam masjid kerana sibuk. Mari ngam-ngam orang nak qamat dah cacang, lalulah takbir imam, dia pun takbir, salam balik, sampai begitu sekali. Sibuknya ni saya nak contohkan ni kenyataan ni. Pasal kita duk cari benda lain yang menyebabkan hati kita sibuk. Kesian kepada diri masing-masing tu, siapa tak boleh nak duduk galik sikit masjid ni, atas masjid ni, kerana sibuk, kerana nak cari bahagia, nak senang. Sedangkan setelah menjangkau umur 70 tahun, tak senang-senang pun. Tak senang-senang pun orang mari masjid siang malam ni pun, tak susah-susah pun. Saya nampak gitu. Orang berulang alik ke majlis ilmu masjid dan sebagainya, tak susah mana. Kaya tak lah. Tapi orang yang tak mari, ya, tak mari kat majlis ilmu, tak pergi masjid, tak kaya-kaya mana pun. Susah ada kok kan. Wallahu alam. Jadi sebab itulah kita kena tengok semula. Di sini Allah akan beri serabut terus menerus. Hasil daripada kita beri tumpuan telajak kepada dunia tu, Allah beri serabut. Walaupun boleh benda, hatinya serabut. Lagi Allah akan beri rasa miskin hati dia. Para jemaah tahu rasa miskin hati dia. Walaupun benda bertimbung, tapi hati miskin kerana berasa tak cukup sokmo, berasa nak lagi. Boleh nak 2, boleh 2 nak 3. Berasa tak cukup sokmo. Apabila berasa tak cukup sokmo, jadilah dia miskin sokmo. Senang cakap, ya. Berangan-angan. Hasil daripada hadis itu tadi, saya telah pungut semula, terus menerus berangan-angan. Bahkan dia berangan-angan nak masuk syurga, walaupun dia tahu dia banyak melakukan maksiat, walaupun dia tahu
dia sangat cuai terhadap tanggungjawab terhadap Allah. Tapi berangan-angan nakkan syurga, berangan-angan supaya disisihkan dari neraka. Itulah angan-angan juhala, orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sedar umurnya berkurangan. Kita guna selalu umur kita makin bertambah. Dok pada saya, umur kita makin kurang. Bilangan bertambah, tapi hakikatnya umur kita makin kurang. 74 kuranglah kalau dari dia 90. Hak sebenar 90 umpamanya, 74 kurang 75, kurang lagi 76. Kita bilang umur bertambah. Situ kena tengok semula kak, lebih ke kurang tu. Hari ni tahun ni 64, tahun depan 65, bertambah ke tak tu? Dari segi nombornya bertambah, tapi dari segi haknya berkurang. Kurang ke tu? Umur kita makin sehari makin kurang. Pada saya gitu. Kalau tak betul, tak apa lah. Kita cakap sama kita ni, umur makin sehari makin kurang. Dapat rezeki tidak bersyukur. Apabila diuji tidak sabar. Apabila dihukum tidak redha. Ni semua sehingga dalam hadis kudusi lain, barang siapa tidak redha atas qada'ku. Saya acak ulang di meja ni dalam kuliah biasa saya. Barang siapa tidak redha atas qada'ku dan tidak syukur atas nikmatku dan tidak sabar atas ujian balaku, falyattakhir rabban siwa'i, atau kat lain falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa tak boleh nak terima qada aku, hukum, dan tidak boleh sabar atas ujianku dan tidak bersyukur atas nikmatku, carilah Tuhan lain selain daripadaku. Marah benar tu kira-kiranya. Tengok situlah. Ya. Jadi kita kena tengok tu. Sedikit merasa tak cukup, banyak pun masih merasa kurang. Tu tabiat biasa. Saya dah kata tadi, tabiat orang biasa. Barangkali orang atas pada kita, orang kenamaan, orang dikategorikan orang yang bermutu tinggi di sisi Allah, dia ada satu sifat dalam istilah Arabnya qanaah, cukup, sikit pun selesa. Dan qanaah itu cukup apa yang ada dan tidak teringin apa yang ada pada orang lain. Ya, kalau kira-kira begitu. Dapat rezeki sepatutnya diagih untuk jalan yang diredai, tetapi sebaliknya. Engkau berdoa, aku perkenankan, tetapi engkau buta mata hati, lalu menuduh aku tidak perkenankan doa. Kita pun ada juga sekali-sekali, barangkali mari bak lama dah berdoa, tak mari-mari tak makbul lagi. Saya pun nak tambahlah sikit. Apabila kita berdoa, yang pertama sekali ketahuilah oleh semua jemaah yang bersama saya bahawa doa itu adalah ibadat. Khalas, tamat cerita. Doa itu ibadat. Buatlah, berdoalah. Mustajab itu bukan kerja kita, itu Allah punya hak. Kita akan dapat kebajikan berdoa. Sebab itu tak usah tunggulah mustajab tak mustajab, janjinya kita berdoa, kerana doa itu ibadat. Baru senang hati kita. Kalau kita doa sekali patut tunggu mustajab, maka lambat laun kita akan berasa jemu, akan berasa malas, dan lalu yang akhirnya wal-iyazubillah menuduh Allah tidak mustajab. Wal-iyazubillah. Aku buat baik, engkau balas jahat. Dalam hadis itu tadi, aku tutup aibmu, membuka aib saudaramu. Ya, Allah tutup aib kita ni,
Masing-masing ni saya percaya ada benda yang kita tak rela orang tahu. Agak saya lah, ada benda rahsia sungguh tak rela orang tahu, tapi Allah masih tutup lagi. Allah boleh buka, tapi kamu siang malam duk buka rahsia orang lain, aib orang lain. Besar salah tu. Mu sedar tak Allah duk tutup rahsiamu, malu aibmu, cacakmu begitu begini, tapi kamu siang malam duk buka cacat orang lain. Aku ingat kepadamu, kamu lupa kepadaku. Allah Akbar. Tuhan kata, aku ingat kepadamu, membuat guana-guana pun aku, mu tetap hamba aku. Aku ingat kamu, aku sayang kamu, aku bermurah denganmu, aku kasih sayang denganmu siang malam. Tapi mu lupa aku, mu deraka aku, tak syukur dan sebagainya tadilah. Engkau takut manusia, engkau rasa aman dariku. Mu takut ke manusia, mu tak takut ke aku. Benda-benda apa mu jember manusia, mu tak jember aku. Jember perkataan saya. Ada apa-apa masalah, manusia selalu. Tuhan nombor 2, nombor 3 ke 10 tak tahu. Saya selalu didik diri saya dan para jemaah, bila apa-apa berlaku kepada kita, ada masalah, ada musibah, ada muskilah masalah, pertama-tama sekali, minta maaf saya guna kata, jemberlah Allah, tujulah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Macamlah cerita saya. Cerita ni sama ada benar tak tahulah, tapi ada kemungkinan, ada kebenaran, ada mungkin benarnya. Contohnya, para jamaah haji pergi ke Mekah, duduk dalam Masjidil Haram, di tepi Kaabah. Semua insan yang ada di situ beribadat kepada Allah. Dia sendiri pun asalnya menuju kepada Allah, tapi bila kena ujian sikit, hilang kawan je, hilang kawan, hilang tempat gantung. Janji 3 bulan dah, Pak Ngah nak tupang Pak Ngah, ustaz nak tupang ustaz ni, pergi sama saya ni tahu benda. Ustaz kata insya-Allah lah. Hilang je ustaz. Patutnya dalam gitu, dalam masjid tu dekat dengan Kaabah tu, Allah lah dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, selesaikanlah urusanku, pertemulah aku dengan orang-orang ni. Langkah yang kedua barulah tanya, Pak Cik, ada nampak tak orang ni? Barulah langkah kedua. Ni dok, bila je ada masalah, orang selalu jember, renggang dengan Allah. Sini pun kita nampak gitu juga. Di negeri sendiri pun, bila susah-susah, orang selalu kita jember. Malah ni kita cuba fikir sikit lagi, balik sikit lagi. Kita nak latih diri kita, bila ada benda-benda kita mengadu kepada Allah selalu. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu lah yang aku tunggu-tunggu, yang ku nanti-nanti. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah mulok, janganlah biar aku terkundang kanding sendirian begini tanpa pimpinan darimu, walau sekelip mata saja. Minta dengan Tuhan, jangan lock aku begini ni dalam keadaan terumbang ambing tanpa hidayah, petunjuk, taufik, inayahmu. Ya Allah, ya Tuhanku. Wa aslih li sya'ni, selesaikanlah urusan aku ni, hak bolok-bolok ni, hak husing-husing ni. La ilaha illa anta, engkau sahajalah ya Allah segala-galanya. Kan comel tu, kita buat sekali, kita buat sebetul. Malam ni najak orang panggil, mengadu, merayu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah mulak aku dalam keadaan begini tanpa taufik, bimbingan, hidayah, inayahmu ya Allah.
walau sekelip mata sekali pun. Selesailah urusan aku ni, serabut aku ni, bolong aku ni. Ya, selesaikanlah, kerana segala-galanya engkau jua segala-galanya. Engkau jua segala-galanya. Saya bubuh begitu. Kan sedap tu dengar tu. Oleh itu saya nak beri kata kunci ni berdasarkan kepada kata dalam buku yang saya baca di sini pagi-pagi. Pagi hari Sabtu saya baca buku ni. Saya ambil ni pagi ni, malam ni nak petik, nak joinkan dengan hadis yang saya baca ni. Dia kata di sini pula, ini Ibnu Athaillah buku ni. Jadi sini tadi hadis kita tengok dia kata fa idzan ghamasta fi jifatid dunya la tasluhul lil muhadarah li'anna hadratallahi ta'ala la yadkhuluhal al-mutalattakhun binajasatil maksiyah. Dia kata, maka apabila kamu tenggelam lemas dalam bangkai dunia, ni kata-kata orang kelas tinggi ni. Saya cuba kait je ni, petik, cuba ambil terjemah. Para jemaah sila dengar. Dia kata, maka apabila kamu tenggelam lemas dalam bangkai dunia, ni cakap orang sufi, cakap orang yang beramal dengan ilmu tasawuf, dia bergelar sufi. Ni cakap dia cakap gini, golongan ni. Maka apabila kamu tenggelam lemas dalam bangkai dunia, nescaya kamu tidak layak untuk menghadiri majlis penghadapan Allah Ta'ala, kerana bahawasanya hadarat Allah itu tidak akan masuk ke dalamnya oleh orang-orang yang kotor bergelomang dengan najis maksiat. Ada dua perkara dalam keseluruhan bacaan saya ni. Yang pertama, cuba mari sama-sama kita didik kurangkan tabiat tak senonoh. Saya tak ambil tuding bendanya. Kurangkan tabiat tak senonoh yang menjadi kepada diri kita setiap hari, setiap malam. Balik reka sendiri. Kenapa Ustaz kata kurangkan tabiat yang tak senonoh yang menjadi ghalib, menjadi tabiat kepada kita siang malam? Cuba kurangkan tu. Dan yang kedua, tambahkan sikit lagi benda-benda molek yang kita tak rajin buat. Barulah hidup kita ni esok menjadi. Saya nak ucap, hari ni ada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa hari ni dia beruntung besar. Ada orang tak sedar bahawa hari ni hari besar bagi orang yang berpuasa. Ada orang dalam bulan, selepas bulan puasa dulu tak puasa sekali lagi sunat. Ada orang setiap hari Senin dia puasa semua. Dan puasanya tu akan membantu tolong dia, memboleh melayakkan dia, memampukan dia buat benda yang lebih berat lagi. Sebab itu jemaah yang selalu bersama dengan saya anjurkan supaya 8 perkara sunat mesti dihayati. Ya, kalau boleh saya bilang, sembahyang jemaah pastikan kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. 8 perkara, kalau nak tahu kita ulang semula lah, kerana lampu merah telah memberi isyarat menandakan supaya saya berhenti sekarang juga. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan segala kesilapan saya, kelemahan saya dimaafkan. Kok ada 1-2 yang indah yang boleh dimanfaatkan, semoga dapat kita manfaatkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.